إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. تأويل كم Beliau Fatihah wa sekali tuan pengarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel 'ala Allahi tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kala sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita baca Ilah Hikam Ibn Ata'illah As-Sakandari. Tengok luar dia. Dia kata inilah terjemah syarah Hikam bahasa Arab karangan Imam Tajuddin Ibn Ata'illah As-Sakandari. Diterjemahkan dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama ussalihin dan tiada dapat akan ketentuan namanya dengan nas, tetapi telah dikhabarkan hamba oleh ba'dus siqat bahawa yang menterjemahkan kitab ini adalah Maulana Al-Allamah Al-Imam Al-Arif bimaulahu Al-Malikul Allam As-Salih Al-Amir Al-Waliyul Wasil, yang mempunyai maqamat yang aliyah dan karamat yang masyhur, yang saniyah, yang dimakrufkan dengan gelaran Tok Pulau Manis, ya, daripada ahli negeri Terengganu. Afadallahu ta'ala alaihim sahaifar rahmati wa ridwanuhum amaddana bi barakatihim wa nafatihim maddal azmani amin ya rabbal alamin. Hikam Ibn Ata'illah As-Sakandari. Hikam ni banyak anda ni. Hikam Ibn Ata' ada, Hikam Ibn Madian ada, Hikam Ibn Ruslan ada, Hikam Wausiah, macam-macam. Ya, hikam ni dipanggil hikmah. Ya, hikam jamak daripada mufrad kata tunggal dia hikmatun. Ya, atau dipanggil dia sebagai ladunia, anwar, futuhat, macam-macam nama tu. Makna kalam dia beri Ibn Ata'illah As-Sakandari menghuraikan dalam masalah tauhidul khas. Kalau kita baca dulu tauhid, kitab satu lagi tauhid am, ya, mengenal Tuhan, membina akidah. Di sini dia membina musyahadah, pembukaan qalbi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam hikam ni merupakan kalam yang keluar daripada mulut ataupun tulisan arif billah. Ya, sebab apa dipakai kalam ni? Dia masuk dalam makna hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ah allazi yasma'u ila akhir hadis. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri kepadaku dengan amalan yang sunat setelah dia mengerjakan yang wajib, sehingga aku kasih akan dia. Jadi kita beramal sampai Tuhan kasih. Kata dia. Mana tanda Tuhan kasih? Fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u bihi. Bila aku kasih akan dia, akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku. Ini panggil isyaratun ila maqamil fana. Ya, dia mendengar dengan aku, dia berjalan dengan aku, dia bercakap dengan aku. Maka kalau kalam dia ini, yang maknanya dia bercakap dengan Allah Ta'ala, bermakna lain ini dipanggil lain mahfuz. Ya, lain mahfuz, bukan mahfuz umar, itu lain. Mahfuz maknanya bawah daripada maksum. Maksum itu nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya, bawah dia dipanggil mahfuz, mana orang yang dikawal oleh Allah Ta'ala. Contohnya para sahabat, dia tak terlepas daripada kesilapan, tapi kesilapan dia macam tak lekat lama, cepat dibersihkan.
Itu di kalangan para-para sahabat dan sebagainya, dan para-para aulia. Jadi oleh kerana kalam dia tu berkalam billah, la bi anfusihim, bukan dengan diri mereka, dia kalam dengan Allah Taala. Dia dipanggil maqamul fana dan istilah dia akan huraikan di belakang nanti. Maka munasabah kebersihan kalam dia tadi dengan nur, maka kalam dia berkat dia sampai sekarang walaupun ratus tahun kita itu kita ulama dulu lah ya. Habis tu kemudian tengok kata saya dibuat pantun ini, kitab inilah yang patut mengajinya, dan umpama mas sudah diujinya, dan umpama makanan dihidang dan yang lain tudung sajinya, dan umpama pula buah-buahan isinya dan minyaknya di dalam bijinya, kena ialah menyampaikan kepada Tuhan, dan lagi besar pahala dan kejinya. Jadi kita Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari ini dipanggil minal mutawassit, mana peringkat makrifat pengenalan tasawuf pertengahan. Kalau kita peringkat awal mubtadi macam kita Hidayatul Salikin, Minhajul Abidin, itu peringkat mubtadi, peringkat bawah. Ya, dia naik atas ni di peringkat mutawassit, peringkat pertengahan. Ya, peringkat salik dan orang yang berjalan. Dan peringkat atas lagi macam kitab Futuhatul Makkiyah bin Arabi, itu peringkat muntahi, peringkat atas lagi lah. Jadi sini peringkat pertengahan ya. Dan kitab yang standing dengan dia banyaklah nama-nama kitab yang lain. Maka kitab ini dikata yang patut mengajinya. Ya, sebab apa? Ilmu tasawuf ialah ilmu membersihkan tempat tilik Allah Taala, qalbi gitu. Batu Syekh Wahab Asy'ari kata man lam yataghalghal bihazil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Man lam yataghalghal, barang siapa yang tidak memberikan fokus dan tumpuan pengajian yang sungguh detail meneliti perjalanan ilmu tasawuf ini, maka dia akan mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Dia satu benda yang besar tuan-tuan, maksiat dalam taat. Ini kita bimbang. Kalau maksiat dalam biasa ni orang kenal, dia minum arak, dia berjudi, tak sembahyang, tu tak ada hal, semua orang kenal. Ya, tapi maksiat masuk dalam ibadat ni sukar. Ya, dia masuk dalam dengan riaknya, ujubnya, sum'ahnya tu. Ya, benda-benda ni wajib dibersihkan. Ya, contoh Rasulullah sebut dalam hadis sahih, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang, akhwaf, mana cukup aku takut, kata Nabi, kena pada umatku ialah syirik yang kecil. Apa dia? Ar-riya. Ya. Jadi apa dia riya, apa tarikh riya, macam nak buang dia. Sebab riya ni, syirik yang kecil ni, dia membatalkan sawabul a'mal. Di syirik ada 3 lapis sebenarnya. Asyirkul jali, syirik yang besar, sekutukan tu, dia pergi sembah batu, berhala ni buat kayu dipahat batu dia ukir ni pergi sembah, itu membatalkan akidah terus, dia kufur terus, dan Tuhan dia akan kekal dalam neraka kalau dia tak taubat. Wala'ayazubillah. Syirik yang kedua dia panggil asyirkul asghar, ya, yang sebut dalam hadis tadi. Dia ni sifat dia syirik, sifat dia apa? Al-ibtal, dia membatalkan. Ya, maka dibatal apa ni? Sawabul a'mal, pahala amal kita habis kosong. Sebab apa? Ada masuk ria'an. Dua. Kemudian yang ketiga dipanggil asyirkul khafi, syirik yang terlalu halus. Ya, yang ni kalau ada, dia membatalkan apa? Sidqut tawajjuh, kejujuran kalbi kita menghadap Tuhan, tawajuh dia rosak. Sebab dia berpusing tempat lain. Sebab nihaya dia akan pergi kepada mana? Hauqala, la haula wala quwata illa billah. Ya, dalam ibadat kita rasa tak ada haul kita dan tak ada kuah kita. Apa makna dia? Kita tak memandang haul, kita matikan haul kuah kita, dan haul dan kuah kita pandang haulillah wa quwatillah. Matikan haul kita dalam memandang haulillah, matikan kuah kita dalam memandang quwatillah. Baru dipanggil orang ni muwahhidina hakikatan, orang yang betul-betul mentauhidkan akan Allah Ta'ala. Itulah istilah dipanggil keluar daripada diri dia. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai kepada Tuhan. Apa makna keluar? Ya, keluar daripada inilah, daripada memandang haul dan kuah kita.
Dan bila kita boleh memandang haul dan kuat, bila kita dikasyaf, dimukakan memandang haulillah. Dan bila nak memandang haulillah, dia kena kasratuz zik, dia pusing kita balik, dan dia kena banyak zikir serta menghayati makna dia tepat, dia akan membakar segala kelalaian qalbi. Dan bila kelalaian qalbi dia bersih, di situ akan ditajallikan ya kebesaran dan keagungan Tuhan. Maka situ dia akan dapat, dipanggil apa? Ilham rabbani. Ini yang didapat oleh para arif billah. Setelah dia melakukan pembersihan qalbi dia, maka dihadiahkan futuhat ma'arif ya, sebagai kata farriq qalbak minal aghyar yamlahu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu lain daripada Ta'ala, maka kamu akan dipenuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada Ta'ala. Maka natijah yang didapat oleh Syekh Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, maka dinukilkan ya. Sebab tu para awliya besar semua dia ada hikam masing-masing ya. Dan hikam ni di antara yang masyhur lah. Syarah dia pun ada berpuluh-puluh kulit dan berpuluh-puluh ulama mensyarahkan, memperbahaskan. Maka di tanah Jawi kita, di antara yang popular dia ialah Tok Pulau Manis. Itu di antara dia lah. Jadi dibandingkan umpama makan emas sudah diuji, maknanya emas yang solid, bukan campur-campur, bersih. Dan umpama makan pula di hidang, yang lain tudung sajinya. Di mana makanan yang betul, kemudian yang keluar tu ialah tudung saji. Apa yang untuk mengawal tudung saji dia apa tuan? Ilmu usuluddin, itu ilmu pagar dia. Ilmu fiqh ya, itu dia punya apa? Keperluan dia. Kita tanam pokok, kemudian last sekali apa? Hasil dia ialah buah, natijah dia. Iaitu natijah dia apa? Makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Dan umpama pula buah-buahan isinya. Kalau buah kelapa, kulit luar itu panggil syariah, dalam dia dipanggil at-tariqah, dan dalam isi dia panggil al-haqiqah ya. Kita ada 3 lapis, syariat, tariqah dan haqiqah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun nurun ghalah. Inna tariq, sesungguhnya jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariah, dia ada syariat. Apa makna syariat? Anta'budahu, bahawa kamu sembah akan Allah Ta'ala ay zahiratan, pada zahir. Ini yahtaj ila ilmu fiqh, dia berhajat kepada ilmu fiqh ya. Kita mengaji ilmu fiqh, kita belajar supaya nak membetulkan kedudukan zahir amalan kita, supaya mutabik sejajar dengan kehendak Rasulullah SAW ya. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man shalla jahilan bi kaifatil wudu'i wa salat lam tasihha salatu wa in sadifal haq. Barang siapa yang sembahyang sedangkan dia jahil, tak mengetahui akan kaifiat, dia nak sembahyang kena ambil sembahyang, dia nak ambil sembahyang kena kenal air, mana air mutlak, mana air muqayyad, mana air kait lazim, mana kait munfak, macam-macam nama air ya. Kalau tidak akan disilap gunakan, dia tak kerti beza mana air mutlak, mana air muqayyad pun tak beza. Mimbang kan jadi benda lain. Contoh-contoh lah. Dan masuk dalam sembahyang pula, dia kena tahu segala rukun dan sebagainya yang zahir. Ini belum masuk dalam lagi dan yang zahir. Sebab berlaku zaman Rasulullah SAW, ketika seorang tu sembahyang, dia habis sembahyang, dia nak bersalam dengan Nabi SAW. Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah kata, bangun sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi. Dia dah sembahyang depan Nabi, Nabi kata kamu tak sembahyang lagi. Dia bangun balik sembahyang. Nabi kata begitu juga, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik sebab kamu belum sembahyang. Maka last sekali dia selenda, ya Rasulullah, setakat ini yang hamba tahu. Maka Nabi pun mengeluarkan hadis yang panjang, dia panggil hadis musii'us salah, orang yang mencederakan sembahyang dia. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam kitab-kitab kutubus sittah ada hadis ya. Ya telah Nabi cerita daripada awal takbir sampai pada akhir. Di antara yang dicacatkan dalam itu ialah Nabi kata farka hatta tatma'inna raki'an, farka hatta tatma'inna sajidan. Bila kamu rukuk ada tatma'inah, sujud dan ada tatma'inah. Maknanya orang tu sembahyang dia tak ada tatma'inah, pun dia laju kan. Ya, maka menyebabkan sembahyang dia tidak terpakai. Walaupun nampak zahir sah, tapi hakikat tak dibina dengan ilmu, mardud dia tolak. Maka Ibn Ruslan Ad-Dimishki mengatakan faqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, mana amal dia mardud, ditolak, tidak diterima. Dalil tu hadis Rasulullah SAW.
Rasulullah kata fa innaka lam tusalli, mu tak semayang lagi. Nabi kata padahal dah 2 trip semayang ni kan. Itu maknanya. Itu sebab dia kata al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu menjadi imam kepada amal dan amal menjadi makmum dia, ya. Itu maksudnya. Satu, itu ilmu syariat. Kemudian wa tariqah, apa tarikat? Antak sudahu, bahawa kamu qasad ilahi anta maksudi. Ilahi, wahai Tuhanku, anta, mu saja ya Allah maksudku, allazi qusida, ya aku kasat dia Allah Ta'ala, bukan yang lain. Itu maksudnya. Wa anna ila rabbikal muntaha, tunas Quran, kepada engkau saja tempat kemuncak cita-cita kita ialah huwallahu Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi makna proses sekarang itu atau dalam amalan tariqah dibentangkan, yang mana sanad dia sampai kepada baginda SAW dan kafiat cara dia. Maka ilmu tariqah, ilmu memperjalankan ruh, sir, qalbi kita dan seterusnya supaya sampai. Apa makna sampai? Sampai itu mana hakikat. Apa mana hakikat? Antashhadahu, bahawa kamu syuhud dan musyahadah akan dia. Ya, kita musyahadah ru'yatul qalbi, pandangan rohani kita terus kepada Ta'ala. Sebab yang boleh mengenal Allah Ta'ala ialah roh, bukan jasad. Roh diberi nama dengan rohnya, qalbinya, sirnya, syarabnya, fuad, macam-macam nama yang diberi tasmiah mengikut daripada nas Quran. Dah ada sahih oleh Nabi SAW mengikut maratib, martabat seorang tadi dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokok dia yang boleh mengenal Tuhan ialah hakikatul insan, hakikat diri manusia ni. Adapun yang luar sangka ni tak boleh kan. Yang suar ni besok kita siap sampai masa dia bungkus mayang, mandikan jenazah dia, bungkus sumbat dalam tanah, tu je lah yang kita jaga-jaga pun dalam yang lahat tempat dia, last situ je. Yang sebenarnya mengenal hakikat diri kita, ar-ruh, dia ni dikekalkan oleh Allah, dia tidak habis, dia tidak binasa, dia intikal, dia pindah dia. Dulu alam zari, pindah alam rahim, sekarang alam mulki, besok pindah alam barzah, kemudian terus kepada alam akhirat yang kekal sana besok. Dia ni yang kita nak standby, nak bagi dia cantik supaya datang dia baik, kembali dia pun baik. Maka dalam kitab tasawuf dia bahas khas. Apa kitab tasawuf peringkat dia bisa, semua dibahas qalbi, perjalanan ruh, ya, sebab dia tempat tilik Tuhan. Ya, kalau dia settle, semua settle. Inna fi jasad ibn Adam mudghah, iza saluhat saluhat sairul jasad kullu, wa iza fasada sairul jasad kullu, ala wa hiya al-qalb. Dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia settle baik, semua baik, dan bila dia rosak, semua rosak. Ya, maka Swiss rosak di kat mana? Ini akan dibincang panjang tadi. Dia nak pergi sampai peringkat yang Nabi sebut tu, syuhud akan Allah Ta'ala. Sebab dia kata la yukhrijka 'anil wasaf illa syuhudul wasaf. Kau tidak akan boleh mengeluarkan wasaf, sifat-sifat mazmumah, ya, dalam kalbi kita yang menghijab kita dengan Tuhan, illa syuhudul wasaf, melainkan kamu musyahadah akan wasfillah. Sebab bila kalbi manusia pump dibuka dengan Tuhan, settle. Ya, selama dia tak terbuka, sifat yang kita belajar, ya, dia tak boleh pergi mana kan? Dia tak boleh nak settle kan, tak boleh nak buang. Setahu, tapi nak settle dia mesti ada cara dia. Sebab kata pamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azim la yumkinu ay yakhruja min awsafil laima khurujan kulliyan. Selama hamba tidak berjejak makamil musyahadah kepada Allah Ta'ala, maka tak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat mazmumah yang begitu banyak. Khurujan kulliyan, keluar bersih secara total, dia tak lagi. Mesti dia berpap dalam tadi. Ini semua akan dibincang dalam kitab ni lah, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Baik, umpama kalau buah tadi isi, kalau kelapa kulit luar, kulit dalam, dan last sekali dia punya minyak ada. Itu yang kita nak fokus. Jadi semua kena ada. Jangan dia ambil isi je. Ada setengah orang diisi dan ambil kulit. Ya, semua ada kulit, ada isi. Ya, kalau isi je itu bukan kita sebut tak baik. Yang tak ada isi pun tak isi, tak ada kulit apa? Tai. Ya, tai ni tak ada kulit, tak ada isi. Jadi kita kena ada dua tu, syariat dan hakikat di jalan sekali. Ya, dan Quran sebut wazaru zahilal ismi wa batinah. Wazaru bermakna watruku. Hendaklah kamu cuci, kamu bersihkan zahir dan batin. Ya, zahir kita sucikan bagian akidah, itu ilmu tauhid. Ya, bagian luaran amalan zahir itu ilmu fiqh. Dan tempat besar, tempat tilik qalbi, itu ilmu tasawuf.
Dia panggil ilmu tasawuf, ilmu sir, ilmu hakikat, ilmu ihsanuddin, tu nama-nama macam-macam dia kira. Semua ni berdasarkan kepada nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul, dan Nabi sebut al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulu jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab tak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Ya, kita nak masuk masjid pun kena basuh kaki, nak masuk rumah kena, semua kena bersih. Maka 3 pembersihan paling kurang: bersihkan akidah, tu ilmu tauhid, ya, dan bersihkan dalam ilmu fiqh. Sekurang-kurang dia kena jalan 3 tu kena settle, ya. Itu maknanya. Kemudian kita speed lah rohani kita bersihkan, lagi kadar dibersih, lagi terang di makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada benda paling besar dalam nikmat paling besar di dunia bila dibukakan qalbi, roh kita menghadap dia. Ya, wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang paling besar bila terbuka kita dengan dia. Maka jalan terbuka macam mana? Semua dia akan bincang je lah, ya, dalam kitab ni insya-Allah. Kerana ia menyampaikan kepada Tuhan. Sebab ilmu tasawuf ialah ilmu yang terus kontak rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain perkara luar dia dijaga. Ya, lagi pula besar pahala dan kejinya. Nisbah besar bila dia bersih, masya-Allah, hebat. Tapi kalau tak jaga, dia dikotor pun hebat juga nisbah kekejian dia. Dan yang dapat ilmu dan mengamalkan dia, orang itulah sebenar dipuji, ya. Kemudian syurga itu kediaman yang kekal. Ilmu ini pintu dan bijinya. Kalau nisbah pintu, ilmu tu pintu dia. Kalau nisbah pokok, maknanya biji dia ialah ilmu. Dan yang jahil dengan dia api neraka wal ayazabillah. Ya, selar, sengat, tikam dan gergaji ni. Maknanya nisbah kepada azab yang sangat dahsyat di akhirat. Dalam hadis Nabi menceritakan orang yang paling menyesal di akhirat, inna asyaddan nas yaumil qiyamah rajulun amranahu talibul ilmi fid dunya walam yatlabu. Orang yang paling menyesal di akhirat, orang bagil kan, kalau air mata darah pun tak ada guna lagi kan. Apa dia? Rajulun amkanahu talibul ilmi fid dunya walam yatlabu. Satu kumpulan manusia, dia boleh cari ilmu tapi tak nak cari ilmu. Dia menyelubungi dia dengan zulmatul jahli, kegelapan kejahilan. Sebab tu kita syukur banyak kepada Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala buka. Ini bukan pandai kita dan semua hadiah dari dia. Dia yang buka kalbi kita, minatkan kepada, iaitu nurul ilmi, cahaya ilmu yang sangat penting yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mencari dan memperkasakan akan dia. Man arada an yanzura ila mutaqaillahi min nar falyanzur ila muta'allimin wal mustamiin. Siapa yang atas dunia nak tengok wajah-wajah manusia yang bakal dilepaskan dari sentuhan azab neraka, sila tengok pada orang yang mencari ilmu dan belajar menuntut ilmu. Itu maknanya satu gambaran besar diberikan otoriti oleh Nabi SAW pada ahli ilmu. Atau sedikit daripada khutbah, ya, pada kitabnya. Kemudian kita masuk pada matan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Bismillah, dengan nama Allah itu dipanggil nama bagi zat. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama bagi sifat. Sebab tu dipanggil Allah, tu dipanggil, kalau zikir dipanggil Sultanul Azkar. Sultan bagi segala zikir ialah lafzul jalalah. Allah dimasuk habis, ya. Kemudian kalau kita tengok bismillah sedikit, dia nak bahas ni kan, sampai kiamat minta habis bismillah kan. Sebab seluruh kitab 140 dimasukkan Quran, ya. Dalam Quran tu semua terkandung dalam suratul Fatihah, ummul kitab, dan surah Fatihah dimasuk dalam bismillah. Dia terkandung makna dia. Dan bismillah tu dia terkandung dalam ba, huruf ba tu. Sebab huruf ba isyarat pada bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Bi dengan aku lah, kan ada barang yang ada, dan dengan aku akan ada barang yang ada. Semua billah. Itu isyarat kepada tauhidul khas, ya. Semua akan dibincang insya-Allah. Kemudian sedikit kalau kita tengok khat dia, bismillah tu dia panjang kan. Kenapa dia panjang? Biasa bak macam tu je, ni ada panjang. Itu dia panggil sulus, ya, 2/3. Sulusan daripada 2/3 daripada rumah alif. Asal dia bismillah. Ismun makna nama. Jadi dimasukkan, dibuang huruf ismun tu, alif tu dibuang. Ya, sebab apa dibuang? Kasratus isti'mal. Kena banyak penggunaan dia.
Ya, sebab Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillah bahwa aqta. Tiada pekerjaan yang tak dimula bismillah maka dia terpotong keberkatan dia. Dia nak buat tu bismillah kena banyak penggunaan, maka nak ringkaskan dia buang alif. Bila buang alif dia sambung turun bismillah. Tak payah baca bismillah dia berat. Terus bismillah. Jadi nak tahu alif tu nak tanda dia buang, dia ambil 2/3 rumah alif tu dia letak dekat pangkal ba'. Sebab tu dia panjang sikit. Ya, kalau tanya kenapa dia panjang, itu isyaratun ila alif al-mahzufah. Isyarat kepada alif yang dihazaf. Habis itu ya. Habis kata fakir yang menterjemahkan inilah kitab hikam bagi Asy-Syaikh Imam Tajuddin Abdul Fadl Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim Ibn Athaillah rahmatullah alaihim. Dan saya telah meminta akan daku, kata apa, Tok Pulau Manis Syekh Abdul Malik, setengah daripada saudaraku yang salik, mana yang sedang berjalan, itu panggil salik. Apa hukum berjalan ke Tuhan? Wajib. Berjalan ke rohani kita menuju Tuhan, hukum dia wajib. Dalil mana? Firman Allah Ta'ala fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Dia dua je, kita berjalan ke Tuhan atau berjalan pada makhluk, tu dua je, dia kena berjalan tuan ni. Jadi salik diambil kalimah salaka yasluku, suluk tu timbul suluk. Suluk mana apa? Perjalanan rohani, ya, satu peringkat ke satu peringkat untuk sampai kepada nihayah, mana makrifat yang khasah yang disyarat dalam hadis sahih itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dia ada dua makam, satu musyahadah dan satu murakabah. Ya, cara mana di murakabah, cara mana di musyahadah, ada nanti panjang cerita lagi lah ya. Dia salib. Dia peringkat awal dipanggil apa tuan? Murid. Kedua dia panggil salik. Ketiga dia panggil wasil. Ya, murid mana orang yang ada iradah, ada kendak untuk berjalan dengan taufik hidayah. Tuhan buka kalbi dia, dia nak berjalan mengenali makrifat akan Tuhan dengan sebenarnya. Bila dia kendak, kemudian dia berjalan. Yang dipanggil berjalan maknanya di antara dia, iaitulah dia menghubungkan cara perjalanan khusus. Dia ada perjalanan am. Khusus mana dia mengambil cara amalan yang bersanad daripada guru kepada guru sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana hadis dia sanad kan? Baik. Itu dia panggil salik, dia berjalan dengan tertib dan ada adab dia. Ya. Bila sampai satu peringkat Tuhan akan buka, maka dia panggil golongan wasil. Orang tu sampai. Apa makna sampai? Masuk dalam makamil murakabah dan musyadah. Itu makna sampai di sisi ahlillah atau sisi arifin. Itu makna sampai, wusul ilallah, dengan bahawa dimasuk dalam makamil murakabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala setelah dia membersihkan ruh dia tadi daripada segala aghyar dan akdar. Fa iza kamulat tathiru ruh minal aghyar wa asyrakat alaihim sumusul anwar kushifat bi asrari zat wa anwaru sifat. Bila sempurna saja pembersihan rohani kita, roh daripada segala makhluk, dan bercahaya atas dia cahaya makrifat anwar kusyifat bi asrar zat. Tuhan akan bukakan asrar zat wa sifat. Itu panjang lagi perbicaraan dia, dan dia nak ceritakan salib peringkat yang kedua. Jadi ada 3 lapis tu. Sebab tu disebut dalam Ihya Ulumuddin, talabus syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabirul ulama. Ya, menuntut akan mursyid yang sebenarnya, yang kamil, yang boleh memimpin, maka menjadi kemestian walaupun dia terbesar daripada ulama syariat. Ulama syariat dia alim besar, tapi dia kena cari mursyid yang kamil, yang boleh maknanya memimpin rohani seseorang ke hadirat Allah Ta'ala. Ya, dia sendiri boleh pimpin, dia boleh sukat, dia boleh tengok, dan dia boleh baca dengan rohani tadi. Ya, itu tengok belakang cerita lah, ini sikit baru ni. Yang menterjemah aku akan dia tadi bahawa bahasa Jawi supaya apa? Memberi manfaat dengan dia segala orang yang mubtadi, mana orang yang baru berjalan kepada, maka aku perkenankan. Maka aku perkenankan, kata siapa ni? Kata Syekh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Yang demikian itu dengan sekira dipahamkan Allah Ta'ala akan daku. Ni tawaduk ni lah, sekadar ni aku faham ni itu. Ni wali besar sudah ni. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataan kerana aku memasukkan perkataan syarahnya. Dia ambil dari Abdullah Syargawi pun dia ambil banyak.
ya. Daripada Ibnu Ubad ada banyaklah dia ambil petik ni. Dan banyak dia ambil daripada Syekh Zarruq. Ya, tu ulama ni banyak kalau kita kadang-kadang dalam Arab Syekh Zarruq tu diterjemah sebiji-sebiji. Tu ulama ni ambil itu. Dengan sekadar kifayah yang memadai bagi orang yang mubtadi mengetahui dia senya aku perkenankan kepada Allah Ta'ala agar sempurnanya mohon perkenan dan aku akan beroleh manfaat segala orang yang talib yang menuntut akan di dalam dunia dan dalam akhirat dengan berkat Sayyidul Mursalin penghulu segala Nabi dan Rasul wa alihi dan ahlinya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'in. Maka kata Syekh radhiyallahu an, ni macam ni pertama masuk kan ni. Ni yang hikam sebenar ni. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda alamat orang yang berjabat. Ini bahasa lama je gitu. Berjabat apa makna? I'timad, bersandar atas amal, kurang harapnya tatkala diperolehi kesalahan. Yakni kurang harapnya tatkala maksiat dan sempurna harapnya tatkala taat. Dia banyak kena kita ni. Bila taat kita rasa sedap, bila kena maksiat pun kita lembik tengkuk, salah tu gitu. Ya, salah tu. Yang sebenarnya bila kita buat taat, kita pandang semua tu adalah kurnia dari dia, ya, pertolongan daripada dia, maka kita syukur kepada dia. Ya, dia tajalikan dia punya makna nama dia apa? Iaitu Al-Mu'ti, dia yang memberi. Bila terkena maksiat, syariat dia menuntut cepat kita bertaubat dan istighfar. Adapun hakikat dia, Tuhan tajalikan Al-Qahar. Ya, Tuhan mentajalikan ismun minal asma. Apa dia? Al-Qahar. Dia kata kena, dia lebay ke, dia tunggu, dia wali pun mesti kena ya. Maksiat sebab kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, mesti kena ya. Cuma syariat menuntut dia kena cepat kembali balik, bertaubat dan istighfar. Hakikat pandang tu Al-Qahar. Tuhan mentajadikan nama dia Qahar, maha keras. Dia kata kena ya. Jadi itu maknanya dia tak lari. Kalau dia tak faham situ, dia kena maksiat, dia amal dia lemah. Sebab apa? Sebab dia berpegang dengan amal dia. Bila amal dia rasa dia hebat, bila tepuk terkena aja, oh dia pemalu dengan orang tu, dah silap lagi. Dia punya tune dah lagi dan sebab dalam konteks ini pertama sekali perjalanan kita ialah al-i'timad, mensandaran. Itu rukun yang besar dalam seluruh perjalanan ialah i'timadu qalbi 'ala Allah. Bersandar hati kita hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kita buat taat pandang semua minallah, jangan pandang dia pada kita. Dia jalan dia minallah billah ilallah, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah, habis ya. Kita tak ada kan? Sebab tu hakikat mengenali apa? Ni akan datang ni, ada ia tiada engkau. Bila kita rasa ada ia tiada engkau, itu mana orang tu kenali dia. Ya, tengok dibahasakan datanglah ya. Allah. Dan demikian itu hal segala orang yang jahil yang menilik bagi dirinya amal. Bagi kita buat amal sampai Tuhan kasih. Tanda Tuhan kasih apa? Hilang pandangan kita pada diri, hilang terus. Kita merasa semua afal. Baik, sekarang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kita semua dia. Gerak, diam, bangun, kalau kita semayang, rokok, sujud sampai salam, semua dipanggil af'al Allah Ta'ala. Maka macam mana kita nak karamkan, lenyapkan af'al makhluk dalam memandang af'al Tuhan? Ya, padamkan pandangan af'al makhluk dalam memandang af'al Allah Ta'ala. Ini perlu kepada proses dia. Ya, dia ada cara dia dengan zikir dia, dengan adab tawajuh dia, supaya lenyap benda tu betul-betul terang nampak. Di situlah tempat kelazatan insan dengan Tuhannya. Ya, selagi kita nampak kita, dia tak boleh insan, dia masuk benda lain. Dia nampak kita je, tu masuk 4 lis dengan 4 tan masuk. Tu iblis dengan syaitan. Dia cocok, oh handal kau, hebat kau, alim kau, habis bum terbagai ni. Itu nak matikan benda tu. Tu dia kata iza kharata anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri kau sampai Tuhan. Masuk keluar diri itulah dia. Matikan haul dan kuwah. Ya, matikan kudrat kita dalam memandang kudratillah, matikan iradat kita, matikan sifat kita dalam memandang sifat dia, dan akhirnya matikan wujud kita dalam memandang wujud dia. Ya.
Sebab dia ada dua lapis sebenarnya. Kalau dalam ayat Tuhan kata apa, kul bifadlillahi wa birahmati fabizalika falyafrahu. Kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, bifadlillah wa birahmati, dengan rahmat Tuhan, dengan kurnia Tuhan, maka dengan demikianlah kamu gembira. Ya, maka kul, ya, fadlillah itu dipanggil tauhidul dalil wal burhan. Fadlillah atau kul bifadlillah, ini setengah ulama tafsirkan ialah tauhidul dalil wal burhan. Adapun warahmatuhu itu tauhidul syuhud wal iyan. Dia ada dua lapis sebenarnya. Semua akan dibincanglah insya-Allah pelan-pelan. Maka dikata sini kesalahan, yakni kurang harap ketika maksiat, ya, seperti harapnya ketika taat. Dan demikian itu daripada hal segala orang yang jahil menilai, ia bagi dirinya amal, dan orang yang arif tiada sekali-kali menilai bagi dirinya amal. Orang yang mengenal Tuhan, dia lazat memandang afal Tuhan, ya, awsaf dia dan asma' dia. Maknanya melalui proses riyadhah dan mujahadah, bila kalbi dia terbuka hijab dia, di situ dia akan merasakan kenikmatan kontak rohani dia, dipanggil keperasanan kalbi dengan Allah, ya, itu dipanggil syu'urul qalbi. Dia bila syu'ur ada, dia akan ada jazbah. Bila jazbah ada, dia akan ada azwaq, ya, berbagai-bagai pembukaan yang akan dibuka oleh Allah Ta'ala kepada dia dan peringkat-peringkat dia lah. Dan satu lagi dikatakan adalah hal manusia ada tiga bagi. Pertama, berjabat. Apa makna berjabat? Bersandar, iktimat atas amal, satu. Dan alamatnya, kalau nak tahu kita ni pegang pada amal ke atau dengan Tuhan, tengok sini alamat dia. Kurang harap kepada Allah terkala tiada hasil maksud, ya, dia nak buat taat tiba terkecundang, dia termenung, dia tak kerti patah ijaz. Mana kalau dia buat kereta, dia tak kerti main giar. Dia jalan Boston, dia tak kerti. Itu maknanya. Dan kedua, berjabat bersandar atas anugerah Allah Ta'ala. Alamatnya dia rojok kepada Allah dalam kesukaan dan dalam kesakitan, ya, sehingga sama bagi dia sakit dengan sihat, suku hatta yastawiya indahu, ya, as-siha wal marad. Maka sampai peringkat sama, sebab itu dia ada tarikan kalbi dia dengan Tuhan sampai dia gerti memandang, akhirnya sama bagi dia. Sakit, dia kenal Tuhan dengan sakit, dia kenal Tuhan dengan sihat, ya. Tu kaedah itu. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahra, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bila Tuhan beri kita nikmat, sebenarnya itu sihat, bermakna ditajalikan albir, nama dia. Bila dikenakan kita sakit, ditajalikan nama dia al-qahar. Jadi dan dua-dua keadaan muta'arif, dia memperkenalkan kita. Maka hendaklah kita kenal Tuhan dalam sihat dan dalam sakit, dalam senang dan dalam susah. Itulah matlaban asal dia, ya. Uhibbu an u'rifa fa khalaqan khalaq. Aku kasih aku dikenal, sebab aku jadikan hamba. Ta'ala jadikan makhluk supaya kita mengenal dia. Sebab tu insan kalau dia kenal betul siapa dia Ta'ala, nasaya syariat dia cantik, hati di kalbi dia dengan Tuhan tu kemas. Itu dia bawa pada makrifat yang sebenar, yang telah berlakunya keterangkatan hijab di kalbi itu, ya. Dan ketiga, berjabat atas bahagian yang telah dahulu, dan alamat di mana dia serah kepada mafil azal, dan tiada gundah kerana ketiadaan sebab, maka tiada bertambah harap kerana sesuatu. Ini golongan arif, dia serah kepada asal, sebab semua dah siap kan. Jadi tidaklah ada gundah gulana kerana ketiadaan sebab, dan tidak ada bertambah harap kerana sesuatu yang datang, tak. Mana jiwa dia mutamakin, ini mana sudah tetap, ya, tiada kurang berharap kerana sesuatu jikalau ditimbang harap dan takut nasaya bersamaan khauf dan raja dia dalam tiap-tiap hal daripada segala ahwalnya. Tetapi adalah ia sentiasa makna suka, maksud dia apa? Sentiasa dia dengan Allah SWT, kalbi dia suka pada apa? Gembira, ya. Nabi Daud alaihissalam datang, kata Nabi wahyu ke dia, ya Daud, kul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sampaikan pada orang yang jujur kalbi dia dengan aku, Tuhan kata dua perkara. Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah mereka seronok dan suka gembira. Ini dia. Kalau kita nak seronok dengan jabatan, dengan raja ke dengan kuli? Seronok dengan raja tu banyak projek dapat. Ni kawan dengan kuli bawah apa ada, dan kontak atas.
kontak dengan Malikul Muluk, Tuan segala-galanya. Bukan kita seronok dengan hamba abdi, Tuan dia. Kontak dengan atas. Bi fal yafrahu. Bila dia gembira, bila dia kenal. Sebab tu makrifat Tuhan kenal. Qalbi kita, sifat gembira ni sifat qalbi. Dia bila gembira ada tarikan pengenalan. Sebab tu bila makrifat dia kenal siapa Tuhan, maka yang paling mulia, paling hebat segala-gala ialah dia. Sebab tu kalau dia kenal, qalbi dia tak akan lagi tempat lain. Sentiasa dia dawam kekal dengan Allah Ta'ala. Kalau dia kenal siapa Tuhan, ya. Mana mungkin orang tengok satu insan cantik, kaya, raya, hati dia tak tertawan. Ya, dia tengok saja je. Tak mungkin. Sebab kalbi kita dia minat pada benda yang cantik, benda yang hebat, dan tidak ada yang hebat melainkan dia. Segala-galanya dia. Kenapa kita tak? Sebab tak terbuka. Sebab jalan dia terbuka dengan dia kan, pum. Kemudian wa bi zikri falyatana'amu, dengan zikrullah nak ada dia bernikmat. Nikmat dengan zikir. Kalau kita belum dapat lagi tu, menangis dalam malam-malam, ya Allah, hatiku ni belum dapat nikmat dengan kau, tolonglah tarik. Minta Tuhan tarik. Ya. Minta Tuhan tarik, tuan-tuan. Kita pergi tak keluar mana saya kita ni. Mesti berlaku jazbah. Ya Allahu yajtabi ilaihi ma yasha', Tuhan menarik akan orang yang kehendaki. Jazbah tu penting. Sebab doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rasyidi anak murid Sayyidi Idris, dia doa apa? Allahumma ja'alni minal majzubin, atau Allahumma ja'alni minal muradin. Jadi kalau hamba-Mu ya Allah yang hina ini, orang yang kau tarik. Sebab bila Tuhan tarik, dia habis. Sentapan jazbah daripada ta'ala Tuhan sentap, habis. Setan pun terpelanting, nafsu pun terpelanting. Ya, tapi kalau Tuhan tak tarik, takut yang lain pula tarik dia. Ya, nanti kita minta dia tarik, dia Tuhan tarik, tukang sihir Fir'aun pun habis kan. Tukang sihir Fir'aun tak beriman. Kan? Dan diman dengan Fir'aun nak kalah Nabi Musa. Bila Tuhan tarik, dia jazbah berlaku dengan apa? Pum, tongkat Nabi Musa. Dia cempak, dia telan di situ juga dia beriman. Amantu billah. Habis. Fir'aun pun dia tak nampak dah. Itu dipanggil jazbah. Ya, sebab jazbah satu sentapan tarikan qalbi kepada Ta'ala. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'. Tuhan menarik, maka minta. Sebab kalau dia tarik dan berompak, penyamun pun jadi wali. Tapi kalau dia tak tarik, dia jatuhkan, wali pun boleh jadi kafir. Siapa wali jadi kafir? Ban'am Ba'urah. Dah jadi wali tu. Yang tak boleh pusing Nabi dan Rasul dia, tetap dijaga kawal rapi oleh Allah Ta'ala. Tapi bila pap dia pusing dia, dah boleh terbang atas udara pun jadi mati kufur wal a'yazadillah. Sebab apa tu? Bila iktimat. Sebab dia bahas tu pertama ni, iktimat. Mana sandaran, gantungan qalbi kita kena sentiasa dengan dia. Sebab tu zikir jangan putus. Kalau putus, tahir balik cepat. Ya, sebab azik lahu nurun. Zikir ada nur ditembak dalam. Ya, supaya cas kita makin kuat. Ya, itu insyaAllah. Habislah ya. Dan kata setengah mereka itu alamat yang ketiga. Wallahu a'lam.